أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا Sorry. رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر Waalaikumsalam, Ti. Terima kasih, Ti. البرايا Okey ke, Evi? أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا Umi ceria. وهب لي رزقا واسعا وتب علي توبة نصوحا وتب علي توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا Rani, ربي Kamalia Mutiara. زدني Rumah dah okey ya. نافعا Siti Antika. ووفقني عملا مقبولا ووهب لي رزقا واسعا وتب علي توبة نصوحا وتب Kaseti. علي توبة Lukman Hakim. Rani. أستغفر الله Radia Syarif. البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر Siti Fatimah. Zaleha. البرايا أستغفر الله Wong Jawo. Siti Fatimah. Terima kasih ya. أستغفر الله Radia. Sehat, Alhamdulillah. Umi Rokia. أستغفر الله Rani. Tu sama kita. Mazunah Muhammad. أستغفر الله رب Saleha. البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر Amaya Hashim. رب البرايا Umi. أستغفر الله من الخطايا Asih Mazna. ربي Ya. زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا ووهب لي رزقا واسعا وتب علي توبة نصوحا وتب علي توبة نصوحا أستغفر الله Safia Rashid. Oh, putus-putus ya. Tak apa-apa elok ke apa? Oh, Wan Hindun. Dia kata ada ni, Wan. أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني
Nur رزقا Zarinawati, واسعا وتب علي توبة نصوحا وتب علي share ya. توبة Oh, نصوحا Johor, Alhamdulillah. Siti Hajar. Semua ada, Johor ada, negeri ada, Melaka ada. Assalamualaikum. Saya Muhammad, calon P109 Kapar. Allahu Dan ini janji Akbar. saya pada warga Kapar dalam 109 saat. Let's go. Yang pertama, pembegasan orang muda. Sempat lagi bereklannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq luzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji-pujian adalah khusus untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita sangat-sangat bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini hari Jumaat, penghulu kepada segala hari. Alhamdulillah, kita masih lagi dibangkitkan. Kita masih lagi dapat bangun. Alhamdulillah. Syukur sangat-sangat. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Syukur ya Allah, aku masih dihidupkan lagi setelah dimatikan. Dan sesungguhnya Allah adalah tempat kembali kita. Syukur sangat-sangat. Alhamdulillah. Allah bagi lagi peluang pada kita hari ini untuk sehari lagi barangkali, 2 hari atau 3 hari untuk meneruskan hidup ini, untuk beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada di dalam ibadat kita dan juga untuk menambah kekurangan-kekurangan yang ada supaya insya-Allah kita datang menghadap Allah dalam keadaan qalbun salim, iaitu hati yang tenang. Masya-Allah, masya-Allah ya. Tanpa bawa dosa lagi. Allahu Akbar. Cakap senang tapi nak buatnya susah. Tapi itulah yang kita harapkan sebagai seorang hamba Allah. Kita sentiasa mengharap kita mendapat mardatillah. Itulah yang kita cari dalam hidup kita ya. Alhamdulillah, muslimin-muslimat semua bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ini kita dapat berkuliah lagi. InsyaAllah, mudah-mudahan walaupun secara online. Tapi insyaAllah mudah-mudahan kita dapat kutip mutiara-mutiara yang baik buat diri kita barangkali. Sama ada untuk diri saya dan untuk kita semua-semua ya. Alhamdulillah, saya nampak sahabat-sahabat kita dah ramai. Apapun, terima kasih dulu kepada pihak penganjur atas ruang-ruang yang diberikan kepada kita, iaitu surah An-Nur fasa 3A atas Bandar Seremban Selatan, atas ruang-ruang yang diberikan kepada kita walaupun sebulan sekali, kita tak kisahlah ya. Tapi kita syukur sangat-sangat pada Allah SWT. Dan sebenarnya surah An-Nur ini banyak program-program yang dilakukan setiap hari. Kalau kita tengok dalam dia punya ni, page dia sangat banyak ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan surah An-Nur dapat meneruskan aktiviti-aktivitinya sampailah kepada penghujung kehidupan kita semua. InsyaAllah banyak manfaat yang kita boleh dapat. Tapi apapun jangan lupa infak dana untuk
urusan-urusan ataupun untuk aktiviti surau An-Nur. InsyaAllah saya yakin di pagi Jumaat yang penuh keberkatan dan kemuliaan ini, kita tidak ada masalah bersedia untuk beri sumbangan. Walaupun orang kata apa, kalau tak ada banyak, sikit. Tapi kalau tak ada sikit, kita bagi banyak. Betul tak? Allahu Akbar. Apa dia kata, Ustazah onkan wifi tak? Tak cukup ke dia punya tu? Saya tak pasti ti. Boleh saya tengok sekejap ke? Nanti kan saya tak pasti. Okey. Takut lemah sangat boleh saya dah on dah tu. Mudah-mudahan insya-Allah alhamdulillah nampak sahabat-sahabat kita dah ramai, sabar ya. Saya nampak tadi Win ada dengan kita, Amir ada, Siti Atikah, lain putus-putus. Izan, Ayah, barangkali Anita Dalib, Raja Hamnizah. Okey. Terima kasih banyak-banyak mendapat penganjur atas ruang yang diberikan pada kami. InsyaAllah mudah-mudahan kami cuba manfaatkan sepenuhnya. Rafi'ah Ismayadi, Rahimah Abdul Wahab, Zaleha, sedekah subuh dan tajaan dialuk-alukan. Masya Allah, sungguh-sungguhlah. Boleh sangat, saya rasa sahabat-sahabat kita semuanya pemurah-pemurah belaka. So, okey, saya harap line tidak ada masalah. Putus-putus Ustazah. On tak? Dah. Saya dah on dah tu. Allahu Akbar. Macam mana Saya tak berani nak pindah yang satu lagi tu. Sebab kita dah masuk, dah ramai dah. InsyaAllah lah. Masih putus-putus lagi ke? Saya dah buka dah wifi. Allah. Habibah Abdul Rahman. Zaliha kata insyaAllah. Atika kata okey. Mek Hafsah kata ya betul. Yanti suara putus-putus. Cuba kita tengok yang ini. Kalau insyaAllah ya, saya rasa tak ada apa yang ni. Okey ke? Mudah-mudahan insyaAllah saya kuatkan sedikit dia punya suara. Allahu Akbar. Kalau ada masalah tu, macam itulah ya. Okey, backup Ustazah sebab line masih tak comel. Sangkut-sangkut. Ya. Okey, saya cuba sekejap. Harap tak menjadi masalah. Kita balik ke ya. Okey, try cuba. Berapa T? Sorry. Tak ada gambar langsung. Okey. Dan ni lagi teruk T, tak ada gambar langsung. Tak okey ke T? Belum Mac nak keluar dan masuk balik ya. Saya nak cuba pakai yang tab. Kalau ada memberi kebaikan buat kita. Allahu Akbar. Seboleh-bolehnya tak naklah terganggu sangat benda-benda macam ni Tapi itulah. So okey T, boleh kalau saya pakai yang ni? Okey T. Saya duk tanya okey tapi tak buka lagi. Okey, saya harap muslimin-muslimat boleh masuk balik. Okey. Tak dengar langsung suara.
Mic suara okey Ustazah. Yang saya dah cuba untuk masukkan ke apa ni? Minta T masuk semula balik kepada ni surah An-Nur. Semula. Baru ada 3. Wong Jowo, Alhamdulillah. Macam mana? Line okey ke? Dah okey Ustazah, teruskan. Pakai handphone ni ke ataupun ni? Tab? Okey. Sekarang ni? Rahimah kata suara okey, line tak cantik. Line sangkut-sangkut. Hazlin Snow. Boleh saya berpantah balik kepada sana terus? Boleh ke? Dah Ustazah, teruskan. Okey, minta maaf banyak. Macam-macam lah ya, benda baik ni macam tu lah, gangguan-gangguan. Tak boleh lagi ya. Okey, saya teruskanlah mudah-mudahan. Sampai selesai kita punya. Okey, minta maaf banyak-banyak. Siaran tergendala sekejap. Sekejap. Okey. Okey. Dah okey yang T kata. Okey, terima kasih T. Nur Najiha, ialah tak seronok juga kalau kita berkuliah kalau ada orang kat depan, tak apa kan? Tak. Tapi bila orang tak ada, kat depan, hanya mengharapkan ini sahaja sebagai bantuannya, maka kalau tak ni, memang tak ni. Tak apa, putus-putus sekejap-sekejap je Ustazah. Okey, tadi suara okey dah. Pakai cara tadilah. Tak tahulah, Mek. Allahu Akbar. Saya teruskanlah insyaAllah. Puan Hindun dah okey Ustazah. Radiah kata semua jelas. Alhamdulillah. Jom kita sambung balik berkaitan dengan tajuk kita ataupun buku rujukan kita ialah apa T? Tiko saya T? Tiko yang satu lagi T? Yang 019? 019 T? Saya tak boleh nak angkat T? 019, gambar ada, suara pun dah ada. Adawiyah, Ewi jelas Ustazah, jauhnya yang jelas tu. Mek Absah, teruskan Ustazah. Okey. Okey. Cerita kita iaitu berkaitan dengan akhlak seorang Muslim. Kita dah bercakap hari tu bab jujur. Mazanah Muhammad. Okey. Dengar Ustazah dengan suara. Okey. Okey, T. Assalamualaikum, T. Waalaikumsalam. Ya. Saya pakai yang tadi tanya. Saya tak pakai tab. Okey. Okey. Okey, terima kasih. Kontrol daripada jauh nak macam mana macam itulah ya. Hamimah Ali. Okey. Bab jujur. Kita dah tengok beberapa perkara. Dan kejujuran ini adalah sesuatu yang sangat dituntut di dalam agama Islam. Jujur, amanah. Dan itulah yang telah diajar oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Wa ma innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Nabi kata, aku diutuskan ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Itulah mudah-mudahan insya-Allah akhlak kita terbaik. Nak duduk dekat dengan Rasulullah SAW nanti, mestilah mempunyai akhlak yang terbaik. Apa khabar orang Melaka, Latifah Ali, Ani Idris, Kelantan, okey, Bonda, Alhamdulillah. Anita Dalib, Mama Hashim, Kuala Kansar, line masih terganggu. Rahimah Abdul Wahab. Okey, adalah tu satu benda yang tak berapa ni. Maria Muhammad, Jamalia, teruskan. Terima kasih. Fatimah Ayub, kita tengok.
menceritakan sifat-sifat yang orang kata apa, tidak amanah ni ataupun dusta. Kita tengok pada suatu masa Rasulullah SAW pernah ditanya, ayakunul mu'minu jabbana? Qala na'am. Qila lahu ayakunal mu'minu bakhilan? Qala na'am. Qila lahu ayakunal mu'minu kazzaba? Qala la. Rawahu Imam Malik. Iaitu, wahai Rasulullah SAW, apakah seorang mukmin boleh menjadi penakut? Baginda menjawab, ya. Maknanya, orang mukmin ni boleh juga jadi penakut dia tu. Kemudian, baginda menjawab, ya. Kemudian baginda ditanya lagi, apakah seorang mukmin mungkin menjadi kikir? Ya. Mana orang mukmin ni mungkin kikir. Apa makna kikir? Bakhil. Bakhilan. Dia kata, ya. Baginda menjawab, iya. Ketika ditanya lagi, apakah seorang mukmin mungkin menjadi pendusta? Baginda menjawab, tidak. Bakhil mungkin, orang mukmin mungkin bakhil. Dan orang mukmin mungkin juga dari segi akhlaknya, iaitu penakut. Tetapi bila ditanya, adakah seorang mukmin itu pembohong, pendusta? Baginda menjawab, tidak. Jadi sebagai seorang mukmin yang benar-benar mukmin, sudah tentu dia tidak akan berdusta. Tapi bab penakut, bakhil, itu bukan biasa dihadapi oleh setiap mukmin. Jadi bukanlah kata bakhil tu tidak bagus, tidak. Tapi bakhil tu satu benda yang kadang-kadang ada pada orang mukmin. Penakut sama juga kan. Sepatutnya orang mukmin tak takut, tidak jadi penakut. Tapi hak dua ni tak tercela. Tapi kalau katanya dusta, tidak ada. Seorang mukmin dia tak berdusta. Sebab ini adalah sifat yang tercela. Mudah-mudahan kita jauhi sifat yakni dusta. Bila bercakap, kita dusta. Mesti ada tambah-tambah Na'udzubillahi min zalik. Okey, Zaliha Surah An-Nur, infak dana. Jangan lupa Jawapan Rasulullah SAW ini menunjukkan bahawa sebenarnya kelemahan dan kekurangan ada pada seseorang mukmin, tetapi tidak dapat mengatasi dengan cara yang telah ditetapkan oleh agama. Sifat bohong berlaku semakin meluas. Ia sangat berbahaya dan ia akan berdosa orang yang suka bercakap bohong. Allahu Akbar. Muslimin muslimat semua. Azina, mudah-mudahan insya-Allah terjauh lebih-lebih lagi musim-musim pilihan raya begini, tambah-tambah tak payah tambah-tambah. Dengar kalau nak dengar, kalau tak nak dengar tinggalkan, delete kan. Sebab kadang-kadang dalam tu ada banyak pembohongan, ada banyak makian, dusta dan sebagainya. Yanti, nazar, ayat, Allahu Akbar. InsyaAllah, mudah-mudahan kita tidak berbohong. Dalam bab-bab kelemahan kita sebagai manusia tetap ada. Penakut ada. Kalau kita tanya orang perempuan ni, ramai benar yang penakut barangkali. Biar ada orang berani, tak ada masalah. Macam saya duduk seorang, saya nak kata penakut, tidak. Tapi sunyi tu. Apa beza sunyi dengan penakut? Wallahualam. Sama ke tak sama ke? Saya tak pasti. Mariam. Jadi, sifat yang ada pada orang mukmin ni mungkin ada, iaitu berkaitan dengan penakut, lagi kedekut. Tetapi bab bohong tak sepatut ada. Hajah Maisarah, Jamliah jujur akhlak yang perlu ada di setiap jiwa manusia. Masya Allah. Okey. Rasulullah SAW telah bersabda, Ra'aitul laylata rajulaini atayani. Qala ni alladhi ra'aituhu yashukku syadqahu fakazzabu yukzibul kizbata fatahmilu anhu hatta tablughal afaq fayasna'u bi hakaza illa yaumil qiyamah. Rawahul Bukhari. Pada suatu malam aku bermimpi, aku melihat dua orang datang kepadaku. Nabi menceritakan. Pada suatu malam aku bermimpi melihat dua orang datang padaku. Salah seorang berkata padaku, yang engkau lihat orang yang banyak bercakap itu, dia adalah pendusta.
dan mengatakan kebohongan yang akan mengalir ke mana-mana. Dengan kebohongan itu, dia memikul dosanya sehingga hari kiamat. Allahu Akbar. Ada lagi masalah sangkut-sangkut. Tak apa, minta maaf banyak-banyak. Ada benda lah tu mungkin saya loading sikit bonda. Teruskan bonda. Terima kasih ayah. Maknanya Rasulullah kata, aku bermimpi melihat 2 orang datang kepadaku. Salah seorang berkata padaku, yang engkau lihat orang yang banyak bercakap itu dia adalah pendusta dan mengatakan kebohongan yang akan menjala ke mana-mana. Dengan kebohongan itu dia memikul dosanya sehingga hari kiamat. Ya Allah, na'udzubillah, jauhilah diri kita daripada cakap bohong. Sebab perkara ini dia akan berpanjangan. Orang lain katakanlah dia dapat berita daripada kita. Kita bohong. Orang lain dapat, dia pun cerita kat orang lain pula. Orang lain dapat, dia cerita pada orang lain pula. Sampailah mana kebohongan ini ataupun dosa berbohong ini sampailah kepada hari kiamat. Allahu Akbar. Kalau kita tak berhentikan penyakit ini, perangai yang buruk ini, berdusta, sebab bila kita berdusta, saya kata-kata dia akan menjala sampailah ke hari kiamat. Sebab orang dengar cerita kita tu, orang mengatakan, yang ni siapa cerita, sampailah ke hari kiamat. Nanti pun ketika berada di padang mahsyar, nanti pun bila Allah tanya, masing-masing kata siapa cakap, last kali kau sampai, siapa yang bercakap sebenarnya, yang memulakan perkataan itu, yang bawa cerita itu. So akan pergi pada orang yang pertama tu, iaitu kalau dia berbohong, maka semua berita-berita yang disampaikan oleh orang lain juga adalah berbohong. Dan kita akan memikul dosa sampai hari kiamat. Ya Allah, takutnya. Takut sangat. Tapi kadang-kadang bila cakap tu, kalau tak tambah macam tak lengkap. Apa kata Umi Ruqyah? Orang mukmin mesti jauhi sikap dusta. Walaupun kata ada penakut, ada bakhil pada diri dia, tetapi jangan ada bohong sama sekali. Okey? Masa ada. Maksud hadis ialah kebanyakan pemimpin bercakap bohong terhadap rakyatnya kerana mereka banyak bercakap. Allahu Akbar. Waliyazubillah. Ini tak ada kaitan dengan nak pilihan raya. Tapi inilah maksud hadis ialah kebanyakan pemimpin bercakap bohong terhadap rakyatnya kerana mereka banyak bercakap. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, 3 golongan manusia tidak akan masuk syurga, iaitu orang tua yang melakukan zina, pemimpin yang berdusta dan orang miskin yang sombong. 3 golongan ini adalah merupakan orang yang tidak akan masuk syurga. Siapa? Orang tua yang melakukan zina, wal-iyazubillah, pemimpin yang berdusta dan orang miskin yang sombong. Hati-hati kalau kita menjadi seorang pemimpin daripada bersikap dusta, bercakap dusta, berjanji mungkir. Umi kata cukup package tu kalau ada. Allahu Akbar. Nabi kata tak boleh masuk syurga. Bayangkanlah kita tak sanggup untuk berada di neraka Allah sampai bila-bila, kan? Allah. Jangan sekali-kali melakukan pembohongan dalam agama Allah dan berkata sesuatu yang tercela, terutama berkata sesuatu yang tidak pernah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sesuatu yang tidak pernah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini lagi berat. Maknanya kita kata ini hadis Nabi. Kita kata ini firman Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hati sangat. Saya sendiri pun sama juga, supaya kita teliti. Bila kata ini datang daripada Allah, itu sudah tentu ayat Quran ataupun hadis kursi. Tetapi asyik loading aja. Sorry lah. Nanti tengok yang ulangan pula nanti, biasanya ulangan dia tidak ada masalah, Okey, mungkin ada kesilapan apa tu, saya minta maaf banyak-banyak lah. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah clearkan kita punya urusan pagi ni. InsyaAllah, Rohani Abdul Rahman. Okey, Jadi, pertama sekali kita mengatakan tentang Nabi kata. Nabi tak kata. Sengaja supaya kita nak orang terima. Orang boleh dengar. Ataupun orang akan mengatakan kita itu dan kita ini. Minta jauh sangat-sangat. Hazina Ahmad
Jadi perkara-perkara macam ni kadang-kadang ialah kita orang ramai ni kita tak tahu yang tu hadis ke tidak. Betul kan? Bila dia kata ini datang daripada Rasul SAW, ini Nabi kata, ini Nabi buat, maka Pop Dixon tak membantu ya. Okey ya, jadi jauhilah ya perkara ini. Apa kata Nabi? Rasulullah SAW telah bersabda yang bermaksud, dusta mengenai diriku tidak sama dengan dusta mengenai diri orang lain. Barang siapa sengaja berdusta mengenai diriku, hendaklah dia bersedia tempat duduknya di neraka Allah. Kita kata hak Nabi tak kata. Ya, kita kata Nabi suka. Sedangkan tak ada pun perkataan itu datangnya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, okey. Sesuatu bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang yang bodoh tergolong juga dalam jenis dusta, iaitu bid'ah keagamaan yang diada-adakan tanpa sumber yang sah daripada dan mereka ingin masyarakat menganggap mereka itu sebagai ketentuan agama, padahal semuanya adalah perkara dusta yang diada-adakan. Wal-iyazubillah, muslimin muslimat. Kalau tak jelas, tak payah cakap. Ya? Tak payah cakap. Sebab kadang-kadang kita, Nabi kata. Ya? Allah telah berfirman. Itu salah besar lah. Salah sangat-sangat. Mudah-mudahan terjauh juga daripada diri saya dan para asatizah yang lain. Ya? Mengadu domba macam tu berdosa. Ya? Bukan kadang mengadu domba ni. Yang ni kita bercerita sesuatu yang Nabi tak cakap. Ya? Sesuatu yang Allah tak sebut. Jadi kita sengaja-sengaja cerita nak menarik perhatian orang ramai, ataupun sebagai kita kata dia ni adalah orang yang pandai ke, bijak ke dan sebagainya. Jangan bohong, merugikan diri sendiri. Betul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan supaya kaum muslimin berpegang teguh kepada Al-Quran dan mengambil contoh dan tauladan orang-orang yang terdahulu. Rasulullah SAW telah bersabda yang bermaksud, di kalangan umatku yang terakhir akan muncul manusia-manusia dajjal pendusta. Mereka akan mengatakan kepada kalian perkara yang belum kalian dengar. Orang-orang tua kalian juga tidak pernah mendengarnya. Hendaklah kalian berhati-hati terhadap mereka, agar mereka tidak dapat menyesatkan kalian dan tidak dapat menjerumuskan kalian ke dalam bencana. Maknanya, ialah, apa kata Umi? Bersambung dari mulut ke mulut. Betul lah. Maknanya, Nabi kata hati-hati. Di akhir zaman ini akan muncul manusia dajjal. Manusia tapi dajjal yang pendusta. Mereka akan mengatakan kepada kaum kalian perkara yang ni belum pernah didengar. Sesuatu yang kita sendiri pun tak pernah dengar. Tok nenek kita dulu pun tak pernah dengar perkara-perkara macam tu. Jadi Nabi kata pada kita, hendaklah kalian berhati-hati terhadap mereka agar mereka tidak dapat menyesatkan kalian dan tidak dapat menjerumuskan kalian ke dalam bencana. Hadis riwayat Muslim. Peringatan demi peringatan daripada Rasulullah SAW, para sahabat berkaitan dengan kita mendustakan kata ini datang daripada Nabi, ini datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Mudah-mudahan teliti, saya juga sama teliti dalam bercakap supaya tidak melakukan pendustaan. Okey, kita ada Cik Ya. Lama rasanya mungkin Cik Ya masuk, saya yang tak perasan, tak menyebut kepada nama Cik Ya dalam kuliah kita. Wani Yahya. Okey. Abdullah bin Amir meriwayatkan sebagai berikut. Da'atni ummi yauman wa Rasulullah qa'idan fi baitina. Faqala ta'ala a'taka faqala sallallahu alaihi wasallam ma aradta an tu'tihu qalat aradtu an u'tihu tamrat. Faqala laha amma annaki law lam tu'tihi syai'a kutibat alaika kizbah. Rawahu Abu Daud. Pada suatu hari, ibuku memanggil-manggilku dan ketika itu Rasulullah SAW sedang duduk di rumahku.
Ibu berkata padaku, mari sini, aku akan beritahu sesuatu padamu. Rasulullah SAW mendengar lalu bertanya kepada ibuku, apa yang hendak engkau berikan kepada anakmu? Ibuku menyahut, akan kuberikan buah kurma. Jawapan ibuku itu ditanggapi oleh Rasulullah SAW dengan ucapan, jika engkau tidak memberikan sesuatu kepadanya, maka tercatat suatu dosa kebohongan atas dirimu. Allahu Akbar. Saya masih buka lagi. Jadi, nak cerita kepada kita, kalau kita janji nak melakukan sesuatu walaupun untuk anak kita, saya dah cuba untuk masukkan ke apa ni? Tak masuk semula balik kepada ni surah An-Nur. Semula. Dan bawa ada 3. Kat sini pula dia duduk bunyi kan? Okey. Wong Jowo, alhamdulillah, macam mana line okey ke? Terganggu sikit lah pagi ni kan? Tak maaf lah. Saya tak tutup rapat tadi. Mungkin Allahu'alam tapi tak apa. InsyaAllah muslimin-muslimat kalau di dalam ni tak berapa clear, kita tengok ulangan barangkali clear kot. Samsiah Saleh, ayah keluar dulu clear. Allahu Akbar. Okay, jadi kalau kita ni berjanji dengan anak cucu kita, jangan bohong. Walaupun kita janji dengan budak-budak kecil, anak kita, cucu kita yang masih kecil, tak faham apa lagi. Jadi kita kata, nak bagi itu, mesti bagi. Kalau kita tak bagi, maka kita dianggap sebagai pembohongan. Kadang-kadang kita ingat kalau kata cakap dengan budak-budak, tak ada masalah kan? Tapi itu adalah pembohongan yang disebut oleh Rasulullah SAW. Jika engkau tidak memberikan sesuatu kepadanya, maka ia tercatat sebagai satu dosa kebohongan atas dirimu. Allah. Ingat kita kecil, masa kita membesarkan anak-anak, ada tak perkataan bohong, perkataan macam tu, pembohongan yang kita lakukan? Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Nak minta ampun dengan anak kita boleh, minta maaf, mak dulu pernah berbohong, boleh, tidak ada masalah. Mungkin masa tu dia pun tak ingat, tapi perbuatan itu adalah dosa. Aziz Ramli, jadi ingat, insya-Allah pesankan anak-anak kita, kalau macam dia berjanji dengan anak dia, nanti petang mak beli. Cakap, kalau cakap nak beli, kena beli. Kalau tak beli, itu adalah pembohongan. Mana bohong? Dusta. Apa makna dusta hukumnya? Hukumnya adalah haram. Habibah Abdul Rahman Tontat. Okey. Kalau kita mengatakan benda yang bukan daripada Rasulullah, berdustalah kita. Bukan sekadar berdusta, dahsyat. Kalau kata-kata, kalau kita berdusta dengan orang lain, kita boleh minta maaf. Tapi kalau berdusta dengan Rasulullah SAW yang kata, Rasulullah kata, padahal Rasulullah tak kata pun. Pandai-pandai kita, Wa'iyahzubillah. Hati-hati. Terutama sekali, diri saya kata, saya ulang banyak kali, Ismail Hashim, Zaleha, pastikan dapat cerita yang betul dulu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa pada suatu hari Rasulullah SAW bersabda, "Man qala li sabiyyi ta'ala haka summa lam yu'tihi fahiya kisbatan." Rawahu Ahmad Ibn Hanbal. Simple, kita dah tahu lebih kurang tadi juga. Man qala li sabiyyi ta'ala haka summa lam yu'tihi fahiya kisbatan. Barang siapa berkata pada seorang anak, mari ini untukmu, kemudian dia tidak memberikan sesuatu kepada anaknya itu, maka ucapan itu adalah bohong, dusta. Sebab dusta, pasti berdosa kita, Jadi, dulu-dulu kadang-kadang kita rasa macam berbohong dengan anak-anak yang kecil ni tak apa, Tapi sebenarnya walaupun kita berbohong dengan kanak-kanak yang tidak memahami apa-apa maksud yang kita cakap pun, kalau dusta, maka tetap dusta, Janji dengan anak-anak kecil yang tak tahu menuntut balik apa yang kita janjikan, kalau kita berdusta, kita tak buat, maka kita juga dianggap sebagai pendusta. Rafi'ah Ismayadi. Okey.
bagaimana Rasulullah SAW mengajar kepada para ibu bapa cara menjaga anak-anak mereka supaya bercakap benar. Jika seseorang ibu menganggap percakapan bohong itu sebagai perkara biasa terhadap anaknya yang masih kecil, bila anaknya sudah besar, mereka juga akan menganggap itu perkara yang biasa. Sedangkan di sisi Allah SWT, bohong adalah dosa besar. Allahu Akbar. Damia, Maryam Muhammad, ingat padahalnya pendustaan itu adalah dosa besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita hanya berbohong kepada anak-anak yang masih kecil yang tidak memahami apa-apa pun, yang mungkin tidak akan menuntut balik daripada kita. Mak janji nak beli itu tapi tak beli. Mungkin bila anak cakap kita teringat. Tapi walaupun tak ada apa, tapi apa yang kita cakap itu kalau dusta, kita tak mampu nak beli, tak mampu nak bagi, maka itu dianggap sebagai pembohongan, dusta yang dosanya adalah besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Takutlah dengan azab Allah. Takutlah dari segi kita bercakap bohong supaya orang dengar cakap kita. Orang kagum dengan perkataan kita. Wal-iyazubillahi min zalik. Jauhilah diri kita dan juga ahli keluarga kita, sahabat-sahabat kita daripada sifat-sifat yang Nabi tak suka. Kita nak dapat kesayangan Allah, kesayangan Rasulullah SAW, maka cakap yang apa yang disebut oleh Nabi dan juga yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buat apa yang Allah suka, tinggal apa yang Allah larang. Suzana Rahimah Abdul Wahab. Okey, kita teruskan. Rasulullah SAW telah menerangkan akibat buruk yang akan menimpa kepada orang-orang yang suka bercakap bohong. Rasulullah SAW telah bersabda, Wailun lillazi yuhaddithu bil hadithi liyadhaka minhul qawmu fayakzibu wailun lahu. Rawahu Tirmizi. Wailun lillazi yuhaddithu bil hadithi liyadhaka minhul qawma fayakzibu wailun lahu. Celakalah orang yang kerana ingin ditertawakan orang lain bercakap bohong. Celakalah orang itu, celakalah dia. Celakalah orang yang kerana ingin ditertawakan orang lalu bercakap bohong. Dia cakap sesuatu biar orang ketawa, biar orang suka dengan cerita dia, padahal dia bercakap bohong. Allahu Akbar. Tengoklah muhasabah diri kita. Saya muhasabah diri saya dengan keadaan ini. Kurang sihat Ustazah, tengok yang ulang siar. Tak apa cik tak apa, tak ada masalah sebab kita pun ada masalah juga, nampaknya tak bukan lain tak elok. Saya rasa handphone saya barangkali ada masalah, perlu jumpa doktor pula tu, barangkali adalah tu tak apa, lain sangkut-sangkut. Mas Lee kata minta maaf, nanti tengok ulangan nanti tengok ulangan, mudah-mudahan ada intipati yang baik buat kita Zainul Majid. okey, Rasulullah SAW telah menerangkan, neraka celaka orang yang kerana ingin ditertawakan lalu dia bercakap bohong. Celakalah orang itu. Pernah barangkali kita buat macam tu? Mudah-mudahan insya-Allah. Zainul Majid, Leha, Mek Hafsah, suara okey Ustazah, tapi gambar yang tak berapa okey ni. Tak apalah, minta maaf banyak-banyak atas kekurangan kelemahan ini nak buat macam mana mungkin bukan kata apa, tapi mungkin ada kesilapan yang okey. Seterusnya, Rasulullah SAW pernah bersabda ana zaimun bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kaziba wa in kana maziha. Rawahul Bukhari. Ana zaimun baitin fi wasatil jannah liman tarakal kaziba wa in kana maziha. Rawahul Bukhari. Akulah yang memimpin perumahan di tengah-tengah syurga bagi orang-orang yang meninggalkan kebohongan walaupun sedang bergurau. Nak cerita pada kita, Nabi kata aku adalah pemimpin akulah yang memimpin perumahan di tengah syurga, maknanya ketua dalam rumah dalam syurga bagi orang-orang yang meninggalkan kebohongan walaupun sedang bergurau. Walaupun kita bercakap itu hanya gurauan saja, tak betul pun,
Allah, ya. Kadang-kadang kita bergurau. Rasa tak ada masalah. Tapi kalau kita bergurau itu kebohongan, maka dia tetap juga bohong. Kita kan selalu cakap, gurau je, kan? Mudah-mudahanlah, ya. Zainul Majid kata, mohon undur diri dulu, ya. Lain saya tak berapa. Okey, nanti cuba masuk balik. Ayah, siakat senohong, gelama ikan duri. Bercakap bohong, lama-lama jadi pencuri. Pencuri itu orang tua kita cakap, betul kan? Ada, yes, ada sangatlah zaman ini, ya, zaman sekarang ni banyak, ya. Maknanya Nabi kata dia akan jadi ketua yang memimpin dalam rumah, dalam taman di syurga nanti bagi orang yang meninggalkan kebohongan. Allah, untung sangat, ya. Untung sangat kita ni kalau kita tak bohong. Siapa yang akan pimpin kita di syurga nanti? Maka ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini kata jangan berjanji palsu pada anak-anak. Jika tak mampu nak kotakan, jangan berani untuk berjanji. InsyaAllah, Wani, dulu-dulu tu kita buat salah, kita rasa macam tak ada apa. Janji dengan anak, tak kisah kan. Dengan orang je kalau janji kita takut tak tunai. Kita ingat bila janji dengan anak kita yang masih kecil, yang tak faham apa-apa, itu tak dosa. Tapi itu juga adalah merupakan satu dosa, dan bohong ini dosa dan dosa besar. InsyaAllah mudah-mudahan kita jauhi. Kita tengok lagi. Dalam satu hadis yang lain, Rasulullah SAW telah bersabda, La yu'minul abdul imana kullahu hatta yaturkal kazba fil mizahi wal marai wa in kana sadiqa. Rawahu Ahmad bin Hanbal. Iman seseorang hamba tidak akan sempurna sebelum dia meninggalkan sifat bohong, dalam bergurau dan meninggalkan riak sekalipun benar. Ya? Pesanan-pesanan buat kita, Azlinda. Okey, ya. Nabi kata apa? Iman seseorang hamba tidak akan sempurna, belum sempurna, sebelum dia meninggalkan bohong. Kalau dia tak meninggalkan bohong, iman dia tak sempurna. Tapi kalau kita tinggalkan yang bohong itu, maka insya-Allah iman kita akan sempurna, ya. Walaupun kita bergurau sahaja dan meninggalkan riak sekalipun benar. Walaupun kita bergurau, kita kadang-kadang macam saya kata tadi, kita kata kat orang tu ke ataupun kita bercerita, alah saya gurau je ni sorry ni cerita tak betul pun, saya gurau aja. Saya bergurau aja. Kita biasa kan? Kita biasa, betul tak Latifah? Umi, kita biasa ni. Zaman jahil tukir. Orang kata-kata jahil tukir kan? Lihat Aziz, Wani. Ingat ya? Yang kadang kita menyebut, sorry ya, saya bergurau je tau. Bukan tak benar pun, salah saya bergurau je. Minta maaf ya. Yang tu pun Nabi melarang kita. Walaupun kita kata kita bergurau, tapi kalau gurauan itu adalah pembohongan, maka ia adalah sebagai dosa, ya. Okay. Ada orang yang menciptakan cita-cita bohong untuk dijadikan bahan ketawa. Ada kalanya mereka membuat cerita bohong tentang lawan dan kawan dengan maksud mengejek dan memperolok-olok. Banyak sangatlah yang macam ni. Betul tak, Mek? Talian telefon saya punya masih ada putus-putus juga. Tak apalah, Mek, ya. Kita dah nak habis dah. Saya minta maaf banyak-banyaklah atas kekurangan-kekurangan ini. InsyaAllah kita akan perbaiki lagi untuk kuliah jam 11 pagi nanti, ya. Sebab nak tukar-tukar tu tidak mudah ya untuk nak masuk balik. Saya minta maaf banyak-banyak. Tak apa, kita cuba yang terbaik. InsyaAllah bila tengok ulangan, Mek, InsyaAllah ya, saya rasa boleh. Dia akan cantik, ya. Mereka menganggap perbuatan seperti itu bukan suatu dosa. Banyak kenyataan bahawa dengan bercakap bohong akan mengakibatkan timbulnya permusuhan atau perkara lain yang tidak menyenangkan. Dah semestinya. Bila kita bohong, cerita, kita cakap je contohnya, orang tu ada cakap. Tiba-tiba orang tak cakap. Sahabat saya cerita, Ustazah, pada cerita tu bohong pun. Kan? Contohnya saya tak dapat cerita tu pun, tapi saya cakap.
kawan saya cakap. Dah. Macam bergandalah jahilnya. Ya. Pendustaan itu dosa besar. Di sisi Allah. Di sisi Allah. Ya. Okey. Tapi nak ceritanya, insyaAllah ya, jangan bergurau dalam perkara yang dusta supaya disukai orang suka kita. Jangan. Jadi mereka menganggap itu bukan suatu dosa. Banyak kenyataan bahawa mereka bercakap bohong akan mengakibatkan timbulnya permusuhan atau perkara lain yang tidak menyenangkan. Betul lah. Kita bawa cerita. Padahal benda tu bohong pun. Orang tu tak cakap pun. Orang tu tak janji pun. Kita yang cakap. Kan? Allah. Ada tak? Yalah, kita dah bincang hari tu. Tipu sunat. Tidak ada kan? Tidak ada. Tapi itulah ya. Memuji orang lain juga akan membawa kepada perbuatan dusta. Memuji. Seorang Muslim haruslah berhati-hati jangan menyebutkan kebaikan orang lain yang tidak diketahuinya sendiri. Dan jangan pula berlebih-lebihan dalam membesar-besarkan kebaikan seseorang meskipun orang yang dipuji itu seorang yang baik. Kerana puji yang berlebihan adalah sama dengan dusta yang dilarang oleh agama Islam. Pula. Ya? Maknanya, hak tadi memang kita bercakap dusta, gurau dusta. Termasuk juga yang dikatakan kita memuji orang yang tak sepatutnya pada orang tu. Walaupun orang tu memang baik, orang tu memang cantik contohnya tapi kita puji melampau. Itu juga dianggap sebagai satu pendustaan dan dilarang di dalam agama Islam. Ya Allah, kita kadang-kadang biasa juga kan puji yang tak sepatutnya. Ada tak? Ada. Ya? InsyaAllah, bila kita dah tahu, kita tinggalkan jauh-jauh. Ya? Kita tak nak pikul dosa yang sangat banyak. Ya? Sangat banyak dosa kita. Ya? Kita ingat puji orang tu tak salah. Memang puji orang tak salah. Tapi, jangan melampau-melampau. Jangan melebihi sangat kita puji orang walaupun dia tu baik, tapi yang tak sepatut ada pada diri dia kita pun cakap tambah-tambah lagi, itu juga sebagai dusta. Orang yang memuji Rasulullah SAW baginda akan bersabda. Kalau orang puji Rasulullah akan kata, maksudnya, janganlah kalian menyanjung-nyanjung diriku seperti orang-orang Nasrani menyanjung-nyanjung putera Maryam. Aku hanyalah seorang hamba Allah, kerana itu katakan saja hamba Allah dan Rasulnya. Nabi pun tak nak Nabi tak nak kita puji sesuatu yang menyanjung melampau. Tapi pada kita, tak ada masalah lah kita rasa kita puji Nabi, menyanjung Nabi, biarlah hak betul. Tapi jangan melampau. Cukup kalau kita katakan pada dia seorang hamba Allah dan juga kita katakan dia hamba Allah dan Rasul. Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Itu dah cukup Nabi kata Kerana itu katakan sajalah hamba Allah dan Rasulnya. Yakni hamba Allah dan Rasulullah. Kita ingat kita puji Nabi ni banyak-banyak tidak berdosa. Bukan tidak berkausa berdosa, tapi Nabi tak suka melampau-lampau dalam memuji. Walaupun pada diri Rasulullah SAW. Okey, gambar Ustazah